Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat 25 Mac 2022. Anda berada bersama kami dalam program Influencer at Japan Negeri Sabah. Hai, apa kabar Anda semua di luar sana? Kami harapkan Anda semua berada dalam keadaan sehat, baik dan ceria-ceria walau di mana sahaja Anda berada. Teruskan bersama kami kerana topik yang akan kami bawakan pada hari ini adalah sangat istimewa. Bertepatan dengan visi Jabatan Penerangan membentuk masyarakat yang terhubung dan berinformasi. Bagi yang baru mengikuti siaran program Influencer at Japan Sabah ini, program ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan memasarkan dasar dan kempen melalui media alternatif seperti Facebook, YouTube, TikTok dan Twitter. Jadi bersiaran pada pagi ini kami bawakan kepada anda khas untuk penonton program influencer, individu yang mempunyai autoriti paling tepat untuk berbincang topik khidmat untuk rakyat Jabatan Bantuan Guaman. Signifikan kepada pemilihan tajuk pada hari ini adalah kami di Jabatan Penerangan ingin masyarakat umum mengetahui menyedari fungsi Jabatan Bantuan Guaman di negeri di bawah bayu ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka sukacita saya perkenalkan tetamu kita yang berada di studio pada pagi ini. Beliau merupakan pengarah negeri Jabatan Bantuan Guaman, iaitu yang berusaha Puan Safiatun binti Ahmadun. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hamidah. Baiklah Puan, izinkan saya memperkenalkan sedikit serba ringkas berkenaan panel kita pada hari ini. Beliau merupakan pengarah Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sabah. Sebelum ini beliau telah berkhidmat selama 14 tahun di Jabatan Peguam Negara dan memasuki tahun keempat memegang jawatan pengarah Jabatan Bantuan Guaman. Beliau merupakan anak kelahiran Tawau, betul ya Puan? Betul, Hamidah. Dan merupakan graduan undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah Puan, sebelum kita mengulas lebih lanjut topik kita pada hari ini, mungkin Puan boleh berkongsi sejarah sejak bilakah Jabatan Bantuan Guaman ini diwujudkan di negeri Sabah Puan? Terima kasih Puan Moderator, Puan Hamidah. Baiklah, Jabatan Bantuan Guaman pada asalnya ditubuhkan pada September 1970 yang mana dahulunya dikenali sebagai Biro Bantuan Guaman. Pada tahun 1985, Biro Bantuan Guaman diletakkan di bawah Jabatan Peguam Negara. Seterusnya pada Mei 1995, Biro Bantuan Guaman diletakkan di bawah Kementerian Undang-Undang yang baru sahaja ditubuhkan pada tahun tersebut. Seterusnya pada Jun 1995, Biro Bantuan Guaman diletakkan di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang. Dan pada Januari 2011, Biro Bantuan Guaman digantikan dengan nama Jabatan Bantuan Guaman. Puan, kalau tidak silap, permulaan kewujudan Jabatan Bantuan Guaman pada tahun 1963, bidang kuasa hanya tertakluk kepada 4 perkara, iaitu nafkah, penjagaan anak, penyewaan dan ganti rugi kemalangan. Dan saya yakin Puan, penonton-penonton kita yang berada di luar sana pasti ingin mengetahui apakah fungsi terkini Jabatan Bantuan Guaman. Mungkin mengalami evolusi selaras dengan tuntutan semasa. Mungkin Puan boleh berkongsi maklumat Puan? Fungsi Jabatan Bantuan Guaman ada 4 yang utama. Pertama, memberikan khidmat nasihat Guaman ke atas semua perkara undang-undang seperti yang diperuntukkan dalam jadual keempat Akta Bantuan Guaman 1971. Yang kedua, memberikan khidmat bantuan Guaman bagi bidang kuasa jenayah dan juga sivil tertakluk di bawah jadual kedua dan jadual ketiga Akta Bantuan Guaman 1971. Dan yang ketiga, memberikan khidmat pengantaraan, dan yang terakhir ialah memberikan khidmat pendamping Guaman. Terima kasih ya Puan. Seterusnya kita ke soalan yang seterusnya, iaitu berkaitan bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman. Adakah hanya tertakluk kepada bidang syariah ataupun mungkin mempunyai kuasa terhadap bidang-bidang yang lain? Terdapat 3 jenis bidang kuasa di bawah Jabatan Bantuan Guaman, iaitu bidang kuasa sivil, jenayah dan juga syariah. Saya akan ceritakan lebih lanjut. Bidang kuasa sivil ini merangkumi hak dan tanggungan mengenai prosiding perceraian dan jagaan,
hak dan tanggungan di bawah Akta Pengangkatan 1952, hak dan tanggungan di bawah Ordinan Probate dan Pentadbiran 1947 Sabah, hak dan tanggungan mengenai tindakan sivil bagi ganti rugi yang berbangkit daripada kemalangan yang melibatkan kenderaan bermotor yang termasuk dalam pengertian Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan juga hak dan tanggungan di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, serta juga berkait dengan prosiding berhubungan dengan penyewaan dan juga hak dan tanggungan di bawah Akta Sewa Beli 1967. Seterusnya, bidang kuasa syariah pula berhubung dengan pertunangan, ganti rugi pertunangan, nafkah, jagaan, perceraian, hutang perkahwinan, mutaah dan harta sepencarian, dan juga prosiding yang berkait dengan hibah dan wasiat. Dan seterusnya, untuk bidang kuasa jenayah, pihak Jabatan Bantuan Guaman mempunyai bidang kuasa bagi prosiding jenayah yang mana tertuduh ingin mengaku salah dan ingin hukumannya diringankan. Mitigasi ya Puan? Mitigasi, benar. Dan juga untuk prosiding jenayah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 serta prosiding jenayah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi ya Puan. Ternyata Jabatan Bantuan Guaman mempunyai bidang kuasa yang sangat meluas. Jadi kita beralih kepada soalan seterusnya ya Puan. Puan, saya yakin penonton kita yang berada di luar sana pasti ada yang berminat untuk mendapatkan khidmat dari Jabatan Puan. Mungkin Puan boleh berkongsi apakah kriteria yang melayakkan seseorang individu itu mendapat bantuan atau khidmat perundangan dari Jabatan Bantuan Guaman? Baiklah. Pertama sekali ialah pemohon mestilah warga negara Malaysia. Dan sumber keuangannya untuk kategori pertama tidak melebihi RM30,000 setahun. Dan untuk kategori kedua, sumber keuangannya tidak melebihi RM50,000 setahun. Maksudnya ada dua kategori pendapatan yang boleh dibantu oleh Jabatan Bantuan Guaman. Berkaitan dengan fee atau bayaran untuk perkhidmatan di Jabatan Bantuan Guaman, adakah pro bono atau mungkin individu perlu menjelaskan sumbangan ataupun yuran-yuran tertentu Puan? Baiklah, sekiranya pemohon tadi jatuh di bawah kategori pertama, iaitu mempunyai pendapatan tidak melebihi RM30,000, dia akan diberikan bantuan penuh, iaitu hanya membayar RM10 untuk khidmat nasihat dan juga RM10 untuk pendaftaran kes. Sekiranya pemohon jatuh di bawah kategori kedua, iaitu mempunyai pendapatan melebihi RM30,000 setahun tetapi tidak melebihi RM50,000 setahun, pemohon akan dikenakan bayaran sumbangan mengikut skala yang telah ditetapkan. Tetapi yang semestinya bayaran tersebut amat rendah berbanding dengan perkhidmatan guaman di luar. Terima kasih Puan atas perkongsian yang padat sebentar tadi. Baiklah, kita rehat seketika dan akan kembali selepas ini. Dan kepada followers Japan, pastikan anda kekal bersama kami. Alhamdulillah, hai kembali bersiaran dalam program Influencer
Japan Sabah. Sebelum kita meneruskan kupasan topik pada hari ini, jangan lupa kepada para followers untuk like dan share agar lebih ramai rakan-rakan kita memperoleh manfaat daripada program Bual Bicara pada hari ini. Baiklah Puan, mungkin kita boleh teruskan ya dengan soalan seterusnya. Baiklah Puan, mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu apakah bantuan khidmat guaman yang paling banyak jabatan Puan selesaikan? Khidmat bantuan guaman yang popular di Jabatan Bantuan Guaman ialah berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan seperti perceraian, tuntutan jagaan anak, tuntutan nafkah isteri. Itu yang kami banyak selesaikan. Terima kasih Puan. Begini Puan, kalau kita melihat trend terkini masyarakat kita, sebarang pertikaian dengan mudahnya diupload ke media-media sosial seperti Facebook. Banyak yang kita lihat seperti contohnya pasangan curang, tuntutan hutang. Adakah perkara seperti menuntut hutang daripada seseorang itu boleh mendapatkan khidmat bantuan guaman dari Jabatan Puan atau bagaimana Puan? Baiklah, untuk khidmat nasihat guaman memang kita boleh memberikan khidmat nasihat guaman ke atas semua perkara undang-undang seperti yang diperuntukkan dalam jadual keempat Akta Bantuan Guaman 1971. Tetapi untuk memberikan khidmat bantuan guaman, kes-kes seperti menagih hutang atau saman malu ini tidak berada dalam bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman. Begitu ya Puan. Puan, saya yakin penonton kita yang berada di luar sana pasti ingin mengetahui bagaimanakah cara untuk menghubungi Jabatan Bantuan Guaman. Adakah boleh terus datang ke pejabat? Memandangkan sekarang ini kita tertakluk kepada SOP? Baiklah, Jabatan Bantuan Guaman Negeri Sabah boleh hadir ke pejabat kami di Aras 2 Menara MAA, nombor 6 Lorong Api-Api, Kota Kinabalu. Kami hanya mempunyai satu pejabat sahaja di Sabah. Dan boleh juga dihubungi melalui telefon di talian 088 488 434. Kami akan cuba melayani persoalan ataupun permasalahan yang tuan ataupun puan hadapi. Okey, baiklah soalan yang terakhir Puan, last but not least. Di manakah maklumat lanjut berkaitan Jabatan Bantuan Guaman? Seandainya ada followers kita yang berminat untuk mengetahui lebih detail maklumat-maklumat berkaitan jabatan. Baiklah, maklumat-maklumat lanjut tuan ataupun puan follower kita boleh layari di www.jbg.gov.my untuk keterangan lanjut. Terima kasih ya Puan atas perkongsian yang sangat bermanfaat padat sebentar tadi. Kepada rakan-rakan followers Japan di luar sana, pastikan anda kekal bersama dengan kami pada edisi yang seterusnya kerana kami akan membawakan lebih banyak info yang sahih dan terkini kepada anda. Sekali lagi Puan, bagi pihak Jabatan Penerangan, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan pihak Puan hadir kepada program pada hari ini. Kepada rakan-rakan followers di luar sana, jaga diri anda, lengkapkan vaksinasi. Sekian, terima kasih.